warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Saudara sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini bermaksud, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah yang baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik daripada kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Izinkan juga saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang biasa sedang pendengar dengar di mana saja, lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan juga Abu Daud. Hadis ini yang berbunyi, "Iza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Yang mana maksudnya, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua, yang pertama iaitu firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan sebentar tadi, menyatakan kepada kita berkenaan dengan kelebihan kita bersedekah. Maka kita ambillah peluang dalam bulan Ramadan yang mulia ni untuk kita sama-sama bersedekah. Sebagaimana kelebihan sedekah ini adalah satu kisah. Jadi hari ini saya nak ceritakan sikit satu kisah berkenaan dengan sedekah ni. Kelebihan yang sedekah ni sangat besar artinya sebenarnya. Jadi kisah ni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya berkenaan dengan sebiji buah kurma. Yang mana kisah ni berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah kampung terdapat seorang si fulan yang sedang nazak. Sahabat ni pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi beliau yang nazak tadi. Setiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di rumah si fulan, ternyata keadaan beliau memang sangat nazak dan sangat di saat sakaratul maut. Maka Rasulullah pun mengajar beliau mengucap 2 kalimah syahadah. Ternyatalah si fulan tadi, walaupun dalam keadaan nazak tadi, dapat menyebut 2 kalimah syahadah dengan lancar. Tetapi si fulan setelah menyebut 2 kalimah syahadah tadi, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan tadi, dia sempat menyebut suatu perkataan yang dibunyi berulang-ulang kali, iaitu perkataannya, sebiji kurma ambillah semua, sebiji kurma ambillah semua. Dan diulang-ulang lagi banyak kali perkataan ini, sehinggalah ia menemui ajal. Sahabat-sahabat yang berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berasa hairan, dan persoalan bermain di fikiran mereka, apa maksud yang diungkapkan oleh si fulan yang nazak sebentar tadi? Adakah dengan sebiji kurma ni sangat penting sangat sehingga kan dalam nazak pun nak sebut, ataupun beliau ingin mewasiatkan sebiji kurma,
ataupun si fulan ingin memakan sebiji kurma sebagai hidangan yang terakhir, lantaran lumrah manusia lah dalam keadaan nazak, ya, suka sebut satu-satu barangkali perkara yang sangat penting baginya. Persoalan itu sebenarnya berlega-lega di pemikiran sahabat-sahabat Rasulullah. Setelah urusan memandi dan mengkafankan dan kebumian mayat si fulan tadi selesai, maka para sahabat menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan si fulan yang nazak tadi, yang mana di akhirnya yang disebut sebiji kurma ambillah semua, sebiji kurma ambillah semua. Maka Rasulullah pun memberi penjelasan yang mana terlebih dahulu baginda menyampaikan pesanan kepada para sahabat, semua manusia akan dikalungkan di lehernya semua amalan-amalan yang dikerjakan semasa hidup. Tidak kira sama ada amalan itu buruk, kecil ataupun besar, amalan itu akan dikalungkan di leher dan akan dibawa sebagai bekalan di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah pun menyambung, sewaktu hidup si fulan, maka waktu bulan Ramadan itu ketika hampir tiba waktu berbuka puasa, si fulan tadi ni tak kala dia nak berbuka puasa, tiba-tiba datanglah seorang fakir miskin, yang mana fakir miskin tadi sangat lapar dan meminta sedikit makanan daripada si fulan. Oleh kerana kasihan, maka dikerat kurma yang sebiji yang ada pada tangan si fulan tadi dan diserahkanlah separuh itu kepada fakir miskin tadi. Bagaimanapun dengan ketetapan Allah, umur si fulan ni singkat dan ia pemberian separuh kurma kepada fakir miskin itulah amalan sedekahnya yang terakhir. Dan apabila saat-saat diambang sakaratul maut si fulan tadi, dengan izin Allah, Allah nampakkan pada dia amalan kebajikan yang ada, yang dibuat di hidupnya dan yang mana dikalungkan di lehernya, dan tidak kecuali juga amalan terakhir beliau tadi yang sedekah tadi, separuh sebiji kurma tadi kepada fakir miskin semasa dia berbuka puasa tadi. Menyedari itulah amalan terakhir si fulan yang dikalungkan di leher, maka timbullah rasa kesal yang amat sangat kepada si fulan tadi, sehingga kan dia menyebut sebiji kurma ambillah semua, sebiji kurma ambillah semua semasa diambang sakaratul maut tadi. Maka fahamlah semua sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang berlegar-legar di pemikiran mereka apa maksud sebenarnya. Dan kalaulah si fulan itu tadi tahulah amalan sedekah tadi yang dikalungkan di leher beliau yang terakhir, maka pastinya si fulan tadi akan sedekah, tidak sedekah sebiji kurma yang dikerat dua, mungkin dia akan bagi sebiji atau lebih. Jadi daripada kisah yang saya nyatakan tadi, bolehlah kita ambil pengajaran yang mana salah satu kisah ini bertepatan sekali dengan pesanan Rasulullah, iaitu ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Bila sebut saja ingat, bermaksud dalam keadaan memberi amaran yang tersurat, yakni jika kita tidak sengaja tidak ingat, maka tidak mengedahkan amaran itu, maka akan mendatangkan kesannya yang buruk. Ingatlah 5 perkara, ya, yang mana peringatan keras ini bermaksud kalau kamu tak buat amalan yang baik yang dituntut agama sepanjang diberi peluang untuk hidup, nescaya kamu akan menyesal dengan penyelesaian yang amat sangat. Terlebih-lebih lagi amalan yang baik ini, terutamanya sedekah ini, kita dapat laksanakan di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Dan kisah yang itu yang diceritakan tadi juga menunjukkan kepada kita setiap amalan itu walaupun kecil diambil kira dan akan dikalungkan di lehernya, leher manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Isra yang bermaksud tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya pada hari kiamat kelak. Kami akan keluarkan kepadanya kitab, yakni suratan amal yang akan didapatinya terbuka untuk ditatapinya. Jadi dengan itu saya akhiri dengan
Mohon maaf jika sepanjang tazkirah saya ini terdapat kesilapan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.